warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rujali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada kita lahir, daripada kita di alam roh hingga sekarang ini. Nikmat Allah tidak pernah putus dan berhenti. Terutama nikmat yang paling besar iaitu nikmat Allah anugerahkan kita hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Dan setelah Allah memberikan kita kehidupan, kita faham kehidupan kita ini adalah bukan cerita-cerita sesiapa, melainkan cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan tentang dirinya. Tentang dia nak mentajalikan kisah-kisah semuanya. Baik yang hak maupun yang batil, apa saja pun di langit di bumi sekalian alam ini adalah cerita-cerita kisah-kisah. Kita ini hanya mengikuti saja apa yang telah diatur, ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha sempurna. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik pernapasan kita ini, napas kita turun dan naik, sentiasa kita ucapkan, iaitu dialah yang naikkan napas kita, dia yang turunkan, dia yang berhentikan setiap darah yang mengalir, setiap urat saraf sekalian di dalam badan kita dan sekalian alam ini, semua ni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu pun yang bukan daripada Allah. Semuanya Allah lah yang memilikinya, yang dialah yang menjadikan di langit dan di bumi. Alhamdulillah, bertemu kita pada malam ini lagi dalam keadaan kita kesadaran bahawasanya kita tetap terus mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya sendiri. Pada saat dan ketika ini kita berada di dalam keadaan di mana cerita-cerita Allah berlangsung terus, di mana keadaan yang kita tetap teguh itu menilai bahawasanya tiada lagi yang hidup di kalangan kita semua ni melainkan mengesahkan Allah yang maha hidup. Dia yang menceritakan, dia yang mengesahkan, yang sejak daripada pertama ciptaan hingga sekarang ini, yang mana kita tidak mampu menghitung berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan, cerita demi cerita, cerita demi cerita. Maka apabila kita memahami dan kita memandang kepada dalam diri kita, bahawasanya baru kita tahu bahawa hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia yang maha bijaksana, dia yang maha mengetahui dan dia yang maha sempurna mengatur sekalian alam ini. Tidak ada satu saat pun ada ataupun sehalus zahra yang mengatakan dia boleh menguruskan. Semuanya adalah di bawah pengurusan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemah dan daif kita ni, kita tidak ada langsung hak apa-apa pun. Maka itulah dikatakan tadi, kita kena buang keakuan diri kita. Kerana selagi kita ada keakuan diri kita, maka kita rasa seolah-olah kita boleh mengatur kehadapan kita. Dan kebelakangan kita seolah-olah yang terlepas itu adalah kita yang atur. Tapi sebenarnya hakikatnya
Semua ini adalah aturan-aturan dan susunan-susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatilah dan juga telisiklah benar-benar di dalam diri kita agar kita tidak tersesat, iaitu dengan mengakui bahawa kita lah sering sekali kita ini dalam kehidupan penghujung zaman ini, pengakhir zaman ini, kita banyak meletakkan keakuan-keakuan diri kita, ya. Jadi apa saja yang kita lakukan, semua kita bersandar pada keakuan-keakuan diri. Maka itu kita kena memproses balik, mengulang kaji balik, mengingati balik keadaan-keadaan diri kita, bahawa diri kita ini hanyalah mengikuti apa saja yang telah diatur, disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan benar-benar, telisik benar-benar supaya kita tidak tersesat berada di muka bumi ini dengan merasakan ada keakuan-keakuan diri. Sesuai dengan kita selalu menyebut kalimah-kalimah syahadah kita, maka kita berbetulkan syahadah kita. Selagi syahadah kita itu tidak dibetulkan, selagi itulah kita akan mengakui bahawa kita masih ada lagi memiliki kudrat, memiliki kehendak, memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, memiliki segala-gala kita rasa kita memiliki. Padahal semua itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memberikan kepada kita untuk diuji kita, melihat kepada keadaan diri kita. Adakah kita ini mengakui bahawa itu hak kita? Kalau kita benar-benar memahami ataupun kita benar-benar mengetahui bahawa kalimah yang diberikan kepada kita iaitu kalimah syahadah, pengakuan di mana kita mengakui kita ni tidak ada la ilaha illallah, yang adanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan memproses, memberhentikan diri kita daripada mengaku adanya keakuan-keakuan diri kita. Selagi kita tidak berperang ataupun kita tidak mengisytiharkan jihad melawan iaitu pengakuan aku diri kita, maka selagi itu kita berada di dalam innal insana lafil khusr, iaitu kita di dalam kerugian yang besar, di mana setiap waktu kita dalam kerugian disebabkan kita tidak benar-benar mengesakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Walaupun kita melakukan solat cukup pada waktu-waktu yang telah ditentukan, ataupun kita melakukan puasa yang telah ditetapkan, kita melakukan sedekah, kita melakukan haji, kita melakukan apa saja ibadah, tetapi syahadah kita masih lagi di dalam kita membuat pengakuan bahawa kita lah yang melakukan, maka kita tidak selesai lagi. Maka kita berada lagi dalam keadaan iaitu menduakan Allah, iaitu kita mengakui kita ada dan Allah juga ada. Maka ini yang perlu dibuang habis-habis supaya tidak ada lagi keakuan diri kita. Ini yang jadi penghalang besar dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hijab yang terbesar adalah hijab keakuan diri kita. Kerana kita dah terbiasa melakukan solat, melakukan puasa, melakukan sedekah, melakukan haji dan umrah dan berbagai-bagai ritual-ritual ibadah dalam kehidupan kita, tetapi masih lagi kita ada keakuan-keakuan diri, pengakuan-pengakuan dengan pengharapan-pengharapan, iaitu upah-upah, ganjaran-ganjaran, bukan betul-betul kita melakukannya demi ridha Allah, demi wajah Allah, demi kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita melakukannya. Dan kita melakukannya untuk mendapatkan sesuatu yang bukan demi wajah Allah. Kita menyebut nama Allah, mengatakan kerana Allah, tetapi hala tuju kita ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hadapan Allah baru kita mengetahui bahawa kesalahan kita adalah kita berbuat kerana hendak memuaskan hawa nafsu keakuan diri. Kita lakukan ibadah dalam kehidupan kita semata-mata kita nakkan pujian, semata-mata hendakkan kedudukan, semata-mata hendakkan sesuatu ganjaran. Maka itu yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah dalam kehidupan di dunia ini. Kita tak merasa berada di sisi Allah dalam setiap kehidupan. Hingga kan apabila kita tidak merasakan kenikmatan yang sebenar dengan Allah di sisi Allah
di dunia ini, maka kelak kita lebih buta lagi. Disebabkan di dunia ini kita tidak melihat Allah. Kita tidak nampak, bukanlah lihat Allah tu wajah Allah, wajah yang bentuk, tetapi melihat Allah itu dengan sifat-sifatnya. Iaitu apa saja kejadian yang Allah jadikan, kita tahu yang menjadikan Allah, itu yang kita nampak. Yang menjadikan segala sesuatu yang kita nampak, iaitu Allahnya. Bukan kita membayang-bayangkan Allah itu berbentuk begini, bukan. Maknanya Allah tu tidak boleh kita gambarkan dengan bentuk laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walau di langit, walau di bumi pun segala seisi tidak boleh Allah tu disamakan. Tetapi apa sekalian yang di langit dan di bumi, apa yang Allah, semua Allah yang menjadikan, maka kita nampak siapa yang menjadikan itu. Maka itu dikatakan sifat ihsan, iaitu kita melihat Allah dalam setiap kehidupan kita, benar-benar kita melihat. Yakin bahawa kita melihat. Kalau kita tak dapat yakini melihat Allah, maka yakini bahawa setiap sesuatu itu adalah Allah lah yang sentiasa berada di sisi yang menjadikan, itu adalah Dia yang menjadikan. Maka itu sifat ihsan yang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad SAW selepas ma'rifatullah. Sifat ihsan ni adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri kita. Maka kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang sentiasa berada di sekalian, lebih dekat daripada diri kita sendiri. Iaitu Allah sentiasa di mana pun kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana pun kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala ada dianya tu. Maka itulah yang kita nak pegang dalam kehidupan kita. Yang dimaksudkan buta itu adalah dia tidak nampak. Dia tidak nampak apa segalian yang Allah jadikan di langit dan di bumi, iaitu Allah yang menjadikan. Dia tidak nampak. Yang dia nampak seolah-olah sesuatu itu. Pada sesuatu itu ada yang menjadikan, maka dia tidak nampak. Maka dalam kehidupannya disebut buta, iaitu mata hatinya yang buta. Mereka ini yang tersesat di dunia ini, maka di akhirat kelak dia lebih teruk buta lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita berlindung daripada Allah, mohon pada Allah jangan dibiarkan kita ini buta di dunia ini dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Kerana barang siapa yang di dunia buta, maka di akhirat kelak lebih teruk buta lagi. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kefahaman kepada kita bahawasanya sentiasa kita merasakan bahawa kita ini berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Kahfi, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih." Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa barang siapa nak pertemuan, nak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, falyamal 'amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dalam melakukan amal-amal yang soleh, dan juga jangan mensekutukan Allah dalam ibadah. Jadi orang yang sentiasa melakukan amal soleh ini adalah orang yang mengenal diri, mengenal Allah. Dia mengenal bahawa dirinya itu adalah tidak ada, bahawa yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bersamalah. Mana bersama bukan dua, tetapi yang ada tetap hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dirinya. Maka dia melihat Allah dengan penglihatan Allah, kerana dia tidak mempunyai penglihatan dah. Kerana dia telah mengenal dirinya, maka apabila sudah mengenal dirinya, maka tidaklah lagi ada lagi keakuan dirinya. Maka yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sentiasa menghilangkan dirinya, dan memang kita ini tidak pernah ada, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kehidupan yang sebenar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini yakin benar-benar, iaitu kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, tetapi Nabi mengajar kepada mengarahkan ilahun wahid, itu menombor satukan Allah dengan benar-benar kebenaran, iaitu dengan betul-betul dengan keyakinan bahawa kita terus merasakan bahawa yang ada hanya Allah. Keyakinan kita benar-benar dengan Allah Subhanahu Taala hingga hilang keakuan diri kita. Hingga kan setiap kita berdiri, setiap kita rukuk, setiap kita sujud, setiap apa saja pun keadaan kita, pertukaran siang dan malam, pergantian siang dan malam,
apa pun yang kita lihat di langit dan di bumi dan sekitar sekalian alam ini, di dalam diri kita, kita tidak nampak yang lain, melainkan inilah perbuatan-perbuatan, inilah apa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan dirinya yang esa. Bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada banyaknya bilangan di langit dan di bumi sekalian alam ini untuk menyatakan Allah tu banyak, tetapi menyatakan tetap esa Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itulah setiap kita melihat, maka kita menggunakanlah penglihatan keyakinan. Kita melihat dengan penglihatan Allah, maka sesuatu segala sekian alam yang kita lihat ini tidak lain fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Apa pun yang dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu yang di langit di bumi, melainkan Rasulullah memandang kepada Allah lah terlebih dahulu. Kerana Nabi SAW memandang dengan penglihatan Allah, kerana sesuatu yang dinyatakan oleh Allah untuk menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia nampak sebelum ada sesuatu yang dia nampak, maka dia menampak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan fa'inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah tentang ayat ini, kerana ayat ini adalah ayat mutasyabihat, kerana perlukan pengupasan, perlukan pada pengupasan orang-orang yang arif, yang faham tentang Allah Ta'ala, yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti Rasulullah SAW, para sahabat, wali-waliullah, orang-orang arif billah, mereka ni boleh memecahkan ayat-ayat mutasyabihat supaya kita bertambah hakul yakin, bertambah kamalul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kepada orang-orang yang bukan ahlinya untuk dipecahkan ayat mutasyabihat tadi. Kerana kalau kita pergi kepada orang yang bukan ahli, ataupun orang yang bukan ahli cuba untuk memecahkan makna yang tersirat di sebalik fa'inna ma tuwallu fasamma wajhullah, nescaya dia akan membawa ke arah kesesatan. Dia akan mengklaimkan bahawa ayat ini adalah ayat yang kita tidak boleh untuk kita kupas, kerana mereka sendiri tidak faham. Dari itu kita perlu mencari mursyid ataupun orang-orang ahli Allah, arifin billah, untuk memecahkan setiap ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Barulah kita tahu ayat-ayat Quran itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Bahawasanya bukan semua ayat-ayat Quran itu boleh dipecah dengan mudah. Kerana ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Maka itu perhatikan dalam diri kita pun ada dalam diri kita lintasan-lintasan yang muhkamat dan juga lintasan-lintasan yang mutasyabihat dalam diri kita. Maka itu perhatikan. Kalau sekiranya kita tidak mengenal diri, mengenal Allah, maka mudahlah masuk ayat-ayat yang boleh merosakkan ke dalam diri kita sebab kurang faham maksudnya. Kerana bukan ayatnya tak betul, tetapi nafsu kita itu kita tidak membawa kepada membuang keakuan-keakuan diri. Selagi ada keakuan-keakuan diri, maka ayat-ayat yang benar masuk dalam diri kita, maka kita akan membangkangnya, kerana ada perangai was-was dalam diri kita. Perangai was-was itu adalah perangai yang mana orang-orang yang tidak mahu mempelajari mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikanlah dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah kita sudah mengenal Allah, padahal kita baru menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama orang yang menyebut nama Allah dengan orang yang menyebut dengan keadaan dia mengenal kepada Allah. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Allah Subhanahu Wa Taala menyoal, apakah sama orang fasik? Orang fasik ini dia tidak mengenal diri, mengenal Allah. Dan orang-orang mukmin adalah orang yang dia mengenal diri, mengenal Allah. Maka orang mukmin dengan orang fasik itu Allah mengatakan tidak sama. Kerana orang yang kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah. Orang fasik menyebut nama Allah, orang mukmin menyebut nama Allah dengan rasa, iaitu bergetar hatinya. Orang mukmin itu apabila dia menyebut nama Allah, bergetar hatinya. Tetapi orang fasik menyebut nama Allah juga, tetapi tidak bergetar, kerana dia menyebut nama Allah tanpa dia mengenal diri, mengenal Allah. Bila dia tidak mengenal diri, mengenal Allah, maka sebutannya itu hanya berlalu begitu, tidak terasa.
Begitulah juga kalau dibiarkan, maka terjadilah keadaan dirinya dia menyebut nama Allah kerana ada sesuatu yang dia hendak. Ada sesuatu hendak di nafsu keakuan dirinya tu tadi, berhendak kepada ganjaran, berhendak kepada sesuatu pulangan. Apabila dia menyebut nama Allah, apa perlu akan dapat pada diriku. Begitu akan terjadi tanpa dia sedari. Dia menyebut nama Allah, tidak ada getaran hati dia, gelombangnya rindu atau cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila orang dah mengenal diri, mengenal Allah, makin dia mengenal diri, makin hilang keakuan diri, maka akan datang rasa cintanya benar-benar kepada Allah. Maka apabila ada rasa cinta, maka disebut nama Allah dengan perasaan cinta, dan berbeza dengan orang fasik menyebut nama Allah dengan tak ada rasa cinta. Tentu la yastaun, kata Allah. Tidak sama sekali, itu sama. Tidak sama sekali-kali, kata Allah. Allah sendiri yang menyoal, Allah sendiri yang menjawabnya. Maka jawapannya kita adalah selalulah berasa hilang keakuan diri, supaya kita menyebut nama Allah seperti mana Allah menyebut namanya dalam keadaan asyik. Di situlah kehidupan yang sebenar-benar, bahawa kehidupan kita sebenarnya adalah kehidupan bukan kita berjumpa Allah di padang mahsyar, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan Dialah yang sentiasa tidak pernah, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, sejak azali dan abadi Allah sentiasa ada. Sebab itulah kita selalu kena mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Sebab Rasulullah SAW sendiri 13 tahun menjelaskan tentang tauhid, tentang pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah datang solat, baru datang puasa, baru datang haji, baru datang macam-macam yang lain-lain. Jadi kita bagaimana? Kita senang-senang aja sebut nama Allah, kita kata kita dah kenal. Jangan sampai kita tertipu dalam keadaan sekarang ini. Maka kita perlu mengorak langkah, berpindah kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ingin Allah tu dikenali. Pertama yang Allah ciptakan sendiri pun ingin aku dikenali, baru Allah ciptakan, zahirkan yang pertama, iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kalimah ingin aku dikenali, maka Allah zahirkan pertama, iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sendiri pun adalah kalimah kita adalah syahadah, iaitu mengakui tiada. Maka kita kena pelajari mengakui tiada tu mengapa dengan kita merasakan bahawa ada. Itu harus kita pecahkan. Itu harus kita bedah siasat, jumpa dengan orang arif bin billah, mursyid-mursyid, supaya kita punya syahadah itu betul-betul kita faham. Bukan syahadah lafaz dengan mulut saja, tetapi dengan pengakuan bahawa kita ni tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah, mana menafikan semua diri kita dan juga sekalian alam ni tidak ada. Yang ada hanya isbat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlulah kita tahu bagaimana kehidupan kita untuk membawa syahadah ni. 24 jam kita bawa syahadat. Bukan kita sebut sekali kita sampai bila-bila kita ni terus melakukan syahadat, tak. Kita sebut sekali, kita mengamaliahkan dia. Kita bawa dalam amalan-amalan kita. Kita mengangkat barang, kita rasa Allah yang angkat. Kita suap nasi ke mulut kita, kita makrifatkan Allah yang suapkan, tangan kudrat Allah yang suapkan. Kita tekan minyak, kita rasa Allah yang, kita tak ada, kita buangkan. Kita rasakan dia. Selama ni kita rasa aku ada. Sekarang ni kita kena buang, la, supaya yang ada dia. Yang bercakap ni pun dia, yang mendengar pun dia, yang memuji pun dia, yang disuruh puji pun dia. Semuanya dia. Jangan ada pengakuan lain selain dia esa. Barulah kita faham kul huwallahu ahad. Baru kita tahu yang menyebut, yang menyuruh sebut pun dia, yang menyebut ahad esa pun dia, tidak ada dua. Jadi kita olahkan dalam kehidupan kita supaya hidup kita sentiasa, ini yang dimaksudkan bersama. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa nak pertemuan
Pertemuan dengan Allah tu adalah jangan merasa ada keakuan memang betul kita tak ada sebenarnya. Maka kita yang angan-angan dah terlampau lama sangat kita anggap diri kita ni ada. Maka kita nak berpatah balik tu kita tak jumpa orang yang benar-benar boleh bagi faham. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dulu dia bagi tahu kepada orang yang dekat dengan dia supaya faham bahawa kita ni tidak ada berhala. Berhala Lata, Uzza, Manat di zaman Nabi SAW itu adalah berhala itu jangan dihancurkan dulu. Hancurkan keakuan berhala, keakuan diri itu, iaitu dengan la ilaha illallah. Tak ada, jangan kau rasa ada. Jangan, itulah kekuatan sebenar kita ini. Itu kekuatan para anbiya, para rasul, anbiya, para aulia-aulia. Di sini baru ada nanti kekuatan, baru kita nampak ini kekuatan yang asli. Ni tidak kita mengaku kita yang punya kudrat. Maka itu kita ni umat Islam jadi lemah sebab kita dengan Allah tu terputus ataupun kita memutuskan. Kita yang memutuskan perhubungan kita dengan Allah dengan sebab keakuan diri. Syirik menjadikan dua, ada kita ada Allah. Tak boleh. Itu masih lagi wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Dalam kita beribadah, kita rasa kita yang ibadah, syirik juga. Bukan Allah tak bagi ibadah, yang melakukan ibadah tu aku, yang menyuruh melakukan ibadah tu aku, yang memuji dalam tu alhamdulillah tu aku, bukan kau. Aku memuji diriku. Jadi kita tidak sampai di situ. Zaman Nabi SAW ajarkan ni kepada para sahabat, pada semua, supaya betul-betul dengan keyakinan yang betul-betul Nabi bagi, berhubung terus dengan Allah, merasa terus yang ada hanya Allah. Sampai kepada kita pelajaran ni habis, dianggap asing, malahan dihina-hina. Betul lah Allah Rasulullah SAW memberitahu kepada kita 1400 tahun lebih dahulu akan datang Islam ni akan jadi asing. Sebab mula-mula seperti mana mula-mula aku bawa dulu, asing. Orang lain semua ada berhala, aku tak ada berhala, dia anggap aku ni sesat. Kata Nabi. Dan bila dah naik, dah maju Islam, dah semua berhala dah tak ada, keakuan diri dah tak ada, Nabi pun sebelum wafat Nabi bagi tahu akan dianggap asing kembali Islam ni. Ini yang dimaksudkan, yang dikatakan asing tu, maka kita ni seolah-olah tidak mau mengenal kepada Allah dah. Kita mau ganjaran-ganjaran, pahala-pahala, upah-upah. Menyebabkan kita ni seolah-olah kita akan berjumpa Allah tu kat pada mahsyar. Di sini kita tak rasakan dengan Allah. Kita tak rasa bahawasanya kita lupa kepada Allah tu azab. Kita ingat azab tu di padang mahsyar nanti azab, di dalam kubur nanti azab. Kita tak tahu bahawa kita rasa keakuan diri, lupa kepada Allah, tak mengesahkan Allah, tu azab. Kita tak dapat itu. Padahal Rasulullah SAW ajarkan tu. Sahabat-sahabat tu berguling-guling kalau dia takut, dia nak rasa ada keakuan diri, berguling-guling, takut, menggeletik, takut. Rasulullah bergeletar hati Rasulullah kalau nak rasa ada keakuan diri sikit, dia bergeletar dah seperti air mendidih. Takutnya pada Allah SWT nak ada rasa keakuan diri. Berbeza kita ni. Anggap pelik ilmu si Aziz ni, pelik, tak pernah dengar ni. Dan jadi tak pernah dengar, dia anggap asing. Jadi Rasulullah SAW bagi tahu, beruntung orang yang dianggap asing. Mana orang yang dianggap asing tu, orang yang anggap asing, kita ni dianggap asing, kita terus menerus amaliahkan. Maka Rasulullah SAW bagi tahu, beruntunglah kita. Jadi kedudukan kita lebih hebat daripada 50 kali ganda para sahabat-sahabatku. Nabi kata. Kerana susah kita nak bawa kehidupan yang begini sekarang ni. Semua akan mengatakan kita ni salah bawa. Semua akan dianggap sesat. Baru-baru ni saya pergi di Thailand. Sempadan selatan Thailand, di Bering nama dia. Ada satu orang tu, dia dah meninggal lama, 13 tahun. Dia mengajar bab ni lah. Orang kampung, orang kebanyakan di situ semua anggap dia salah jalan, tak betul lah, tak nak campur dengan dia. Hingga kan dia buat masjid, dia buat madrasah dia sendiri. Orang luar yang banyak datang, orang yang di situ tak datang. Dan hingga kan
apa, dia wafat pun dia tak mau wafat dengan kuburan yang ramai. Dia nak buat wafat di tempat rumah dia yang madrasah tu tadi. Dia seorang-seorang, satu-satu je kubur dia di situ. Punya menunjukkan ilmu ni dianggap pelik, dianggap asing, sampai wali Allah tu, orang yang mengajar tu, dia tak mau dikuburkan bersama dengan orang yang ramai-ramai. Sebab memang betul sekarang ni makin ramai orang yang tak mahukan kepada Allah, hanya sebut nama Allah je. Semua kalau dikata orang Islam nak Allah, semua nak Allah. Tapi dia tidak kenal Allah. Kalau nak Allah mesti cinta, kenal, cinta. Sebut nama Allah bergetar hati kita. Ini sebut nama Allah tak bergetar. Sebut dia bisa kata siapa nak jadi PM, bergetar. Siapa nak jadi pemimpin, bergetar. Keinginan kita yang disebut getar. Tapi hak Allah SWT kita sebut tak bergetar. Dalam solat kita pun tak pernah nak rasa keasyikan dengan Allah. Kita tak belajar musyahadah, kita tak belajar murakabah. Di dalam solat ada murakabah, ada musyahadah. Musyahadah ni nikmat dengan Allah, memandang wajah Allah, musyahadah tu tadi. Tapi ni bila sebut musyahadah pelik dah. Apa tu solat ada musyahadah? Dia tak pernah tahu dalam solat tu ada musyahadah, pelik tu. Pada zaman Nabi SAW musyahadah. Dalam solat tu ada keasyikan kita dengan Allah. Dalam solat tu ada fana kita dengan Allah. Dalam solat tu ada bakok kita dengan Allah. Tak ada keakuan diri kita. Tapi ternyata kita cek orang yang solat sekarang ni, kadang-kadang minta maaf saya cakap, masih kita lagi dalam keadaan solat, masih lagi kita rasa ada keakuan diri. Dan kita kata kena buang keakuan diri, dianggap pelik dah. Padahal ini yang sepatutnya solat itu adalah membuang keakuan diri. Kerana itu adalah cara untuk kita dapat berhubung dengan Allah. Tapi kalau kita ada keakuan diri, kita nak berhubung Allah macam mana? Alat untuk nak berhubung dengan Allah adalah buang keakuan diri. Kalau kita tak buang keakuan diri, macam mana kita nak berhubung dengan Allah? Jadi saya sendiri pun, kalau saya tak ada makrifat kepada Allah, tak diberi makrifat oleh Allah, saya nak cakap apa? Saya tak boleh cakap apa-apa. Yang boleh saya bercakap ni apabila Allah menunjukkan makrifat. Allah memberikan makrifat. Apa yang perlu? Makrifat tu di dalam rohani. Adalah di kesucian. Kesucian tu tidak ada keakuan diri. Tidak ada keakuan diri, akan datang makrifatullah. Pandangan kita adalah melihat dengan penglihatan Allah, musyahadah, melihat kita, batin kita, melihat batin mata hati kita memandang kepada yang memberi pandangan tanpa terkelip. Itu latihan tu. Ini tidak, kita solat kita rasa betul dah solat kita, padahal kita tak buat pun latihan tu. Kita pun tak cari macam mana nak dapatkan khusyuk wa tawaduk dalam solat. Habis-habis solat kita solat sekadar neraka fawailul lil musallin dan solat imsahun. Allah bagi tahu gitu, tapi kita masih lagi macam seolah-olah tak boleh terima, ataupun kita rasa janji aku dah solat sudah. Padahal Allah dah bagi tahu, jangan engkau, celaka engkau, neraka wail engkau bila engkau solat dalam keadaan engkau tak kenal aku. Engkau ada rasa keakuan diri engkau dalam solat, celaka engkau, neraka engkau berada dalam azab. Sebab apa? Dalam solat engkau lalai. Apa itu lalai? Engkau ada keakuan diri, lalailah. Kau biarkan hidup kau dalam solat, kau dalam keadaan kau celaka. Maknanya duduk, baik aku tak solat. Tak solat lagi teruklah. Orang solat, Allah bukan tak bagi solat, Allah suruh betul-betul. Supaya kita dapat kemenangan dalam solat tu. Sebab seruan sendiri untuk pergi solat tu ayalal falah, ayalal solah, ayalal menuju kejayaan. Tapi kita tak menuju kejayaan sebab kita tak faham solat tu apa. Solat tu sendiri menyambung. Solat itu makna solat tu tidak ada engkau. Yang solat itu hanya Allah. Kerana yang ada hanya Dia. Maka solatlah. Berdiri itu bukan engkau, kudrat Dia. Rukuk tu dia, semua pergerakan kehendak dia, puji tu dia. Dia yang bagi balik pendengaran dia, puji balik, pendengar balik.
Jadi keadaan dia berlaku dalam keadaan dia dengan dirinya, bukan ada dua. Dia esa dengan dirinya sendiri. Nak dibawa kehidupan kita ini, baru kita digelar orang-orang yang betul-betul solat. Siapa nak iktirafkan kita ni betul-betul solat? Biarkannya diri kita. Biarkan dalam keadaan lalai. Allah Ta'ala dah suruh bagi tahu dah, jangan lalai dalam solat. Apa tu lalai? Keakuan diri kau masih ada. Macam-macam akan masuk dalam solat tu. Bil elektrik tak bayar, Piala Dunia, biar siapa jadi PM, semua akan masuk terkini nanti. Semua masuk nanti. Percayalah, jangan membohong diri kita sendiri. Maka nak hilangkan semua tu adalah buang keakuan diri. Jangan lagi rasa ada rasa hidup kita ni lagi. Mati tak ada. Mana dia aja. Dalam tu nanti Allah akan bagi rasa khusyuk yang sebenar. Khusyuk tu adalah kesedapan. Asyiknya tadi, bila tak ada keakuan diri, asyik. Dialah sebenarnya asyik dengan dirinya sendiri. Maka itu Allah memberitahu apabila orang tu betul-betul khusyuk, tandanya Allah Ta'ala kata, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat solat yang sempurna, kata Allah, adalah khusyuknya, rukuk dan sujudnya, semua cukup, soal wuduknya, semua betul, adalah dia ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa keji dan mungkar? Dah di luar solat dia pun dah tak ada rasa keakuan diri dah. Bukan dalam solat dia. Dalam solat tu dah memang tak ada keakuan dirinya. Di luar solat pun sama juga. Seperti mana dia solat khusyuk di dalam solat, di luar solat pun dia dapat khusyuk, tak ada lagi rasa keakuan diri. Tidak ada sombong lagi, tidak ada riak lagi, tidak ada takabur lagi. Lagi banyak ibadah, bagi banyak disandarkan ini ibadah bukan aku yang buat. Ini semua kurniaan dan rahmat Allah. Aku boleh solat 20 rakaat, aku boleh solat 20 tahun, aku boleh pergi haji 20 kali ke, umrah 20 kali ke, apa pun aku sedekah, ini semua bukan aku ya Allah. Ini adalah rahmatmu ya Allah. Aku tak kena mengena ya Allah. Ini semua cerita engkau ya Allah. Jadi Allah saja yang dia nampak, Allah saja yang dirasakan, bukan lagi keakuan dirinya. Ini yang sebenar-benar yang dimaksudkan oleh Allah. Allah nak melihatkan tadi ahsanu amalah. Amalan yang Allah nak tengok ahsanu amalah adalah ini. Betul kita puasa, betul kita solat 5 waktu, betul kita tahajud, betul kita qiyamul lail, betul. Tapi itu bukan komplitnya. Keseluruhannya adalah tidak ada kesombongan, tidak ada riak, tidak ada keakuan diri, tidak ada semua tu, tak ada itu keputusan daripada segala ibadah. Ini dipanggil ahsanu amalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Mana Allah Ta'ala kata keseluruhan daripada semua mati dan hidup aku ciptakan, aku nak lihat ahsanu amalah. Iaitu beradanya engkau hidup ini, engkau tidak ada merasa keakuan diri kau. Walaupun kau ibadah 60 tahun tak berhenti, engkau hilangkan keakuan diri engkau. Bukan aku ya Allah. Ini aku boleh buat ibadah 60 tahun. Rahmatmu ya Allah, kurniaan kau. Bukan aku ya Allah. Itu yang dikatakan ahsanu amalah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lihat dalam kehidupan kita. Beruntung kita kalau kita dah mengetahui ini dari sisi Allah, kita amaliahkan dalam kehidupan kita. Maka inilah yang dianggap nanti manusia ramai, bahawa inilah yang dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW, ini dianggap asing dah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, beruntung siapa yang terus mengamaliahkannya. Walaupun kita dianggap asing, kita terus melakukan dia. Nabi sendiri bagi tahu, beruntunglah orang yang dianggap asing itu. Itu marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita supaya kita ini sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang layak mengurus diri kita, walau sesaat, walau sekelip mata, walaupun senapas naik dan senapas turun, senapas berhenti. Allah lah kita serahkan yang boleh menguruskan diri kita. Kerana Allah itu maha bijaksana, kerana Allah itu maha sempurna, maka selalulah kita buangkan keakuan diri kita. Kerana kita tak mampu nak naikkan napas kita, sedut napas ke atas pun kita tak mampu, apatah lagi turun ke bawah dan berhenti. Ini semua napas kita naik dan turun, berhenti, itu semua hak Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak, dan juga ia memiliki kudrat-kudrat itu untuk mentajalikan dalam sekalian alam ini bahawa dialah yang memerintah
di 7 lapis langit, di 7 lapis bumi, sekalian alam ini, baik malaikat, baik nabi-nabi, baik binatang yang kita lihat yang tidak kita lihat, sekalian alam ni tumbuh-tumbuhan, termasuklah iblis dan juga kuncu-kuncunya, semuanya di bawah pemerintahan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah ni, kita dah tidak lagi melihat ada makhluk itu mempunyai kekuasaan, melainkan kita lihat bergerak je, diamnya. Apa pun cara mereka makhluk-makhluk, kita nampak Allah lah dahulu yang memberikan kekuatan kudrat kepada mereka. Seperti mana yang kita selalu baca, kursiyuhus samawati wal ard. Allah memberikan kursi kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, bukan bermakna yang dibagi kerajaan itu memiliki kuasa, tetapi kuasa kerajaan yang Allah bagi kepada PM kita ke, Perdana Menteri yang dulu ke, yang bila-bila ke, Agung ke, Fir'aun ke, Nabi ke, semua kursi sama wati wal ard, di langit dan bumi kerajaan, semua kekuatan itu adalah Allah yang memberikan kepada itu. Apabila kita faham benar-benar maksud ayat ini, kita amaliah, bahawa kita tahu segala sesuatu itu tidak ada kekuasaan, melainkan bergerak sesuatu, la tataharraku zarratan ila bisnat, bergerak diam sesuatu halus zarah pun, semuanya melainkan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik iblis, baik malaikat, baik apa pun, kita tahu dah bahawa dia tidak memiliki apa-apa kekuasaan, melainkan dia diarahkan oleh Allah untuk mendapatkan kekuasaan itu daripada Allah. Jadi dia bergerak daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak memberikan kekuasaan untuk dia bergerak, maka dia tidak dapat bergerak. Sekelip mata pun, sedut nafas naik pun tidak mampu. Maka itu yang harus kita bawa dalam kehidupan kita, yang dimaksudkan ahsanu amala tu. Sentiasa 24 jam kita rasakan kita berada di dalam kekuasaan Allah, dan kita nak Allah sentiasa di langit, di bumi, sekalian alam ni kita nampak semuanya adalah kekuasaan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang yang benar-benar, iaitu orang yang benar-benar ahli ibadah yang Allah sendiri iktiraf. Kerana orang benar-benar ahli ibadah, mereka ni adalah rasul-rasul, para nabi, para wali Allah, orang mukmin arif billah. Mereka ni benar-benar dimaksudkan Allah. Mereka ni orang ahli ibadah yang benar-benar, kata Allah. Mana Allah memberitahu, fad'uli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan orang yang benar-benar melakukan ibadah kepadaku, iaitu orang yang benar melakukan ibadah kepada Allah. Mereka tidak ada lagi rasa keakuan dirinya. Mereka mengatakan bahawa ibadah yang kulakukan adalah atas dasar rahmat dan juga kurniaan Allah. Itulah sebenarnya ibadi, iaitu ibadah hamba-Ku yang sebenar-benar. Mana Rasulullah SAW cukup suka jika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan ibadi, hamba-Ku. Maka kita semua beruntung sekiranya benar-benar kita mengenali Allah, kita mengenali diri kita, kita akan memakai pakaian hamba, iaitu ibadi, hamba yang betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengikuti ada apa saja yang telah diatur oleh Allah ini, kita sentiasa rasa senang hati, redha dia. Baik ke depan kita baik atau buruk, kita tidak risau. Baik atau buruk ke depan kita, hina atau mulia, siang atau malam, tinggi atau rendah, apapun ke depan kita, kita tidak risau. Yang kita pegang adalah sentiasa kita rasakan buang keakuan diri, dan kita ke depan kita dengan Allah lah yang ke depan. Maknanya Allah lah sentiasa, bukan kita, tapi Allah lah Subhanahu wa taala yang selalu kita pegang. Maka disitulah diletakkan tadi orang yang benar-benar mengesakan Allah hingga tak ada lagi dah keakuan dirinya. Sebab mereka merasakan benar-benar mereka memang tidak ada la ilaha il. Dia isbatkan betul-betul hanya Allah semua. Jadi apa pun yang dilihat berlaku di sekalian alam ini, dia akan melihat ini adalah perbuatan-perbuatan Allah. Ini adalah kehendak-kehendak Allah. Ini adalah cerita-cerita Allah. Ini adalah semuanya adalah rahsia-rahsia Allah yang maha bijaksana dan maha sempurna. Saya rasa cukup sampai situ, insya-Allah. Kita sudahi, kita minta ya Pak Lang, Syekh dan Tuan kalau ada pencerahan-pencerahan lain, insya-Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi
لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya juga sama-sama mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat dan kasih sayang dan barakah daripada Allah SWT, maka Alhamdulillah pada malam ini Allah SWT mengumpulkan kita Alhamdulillah dengan izin dan dengan susul atun daripada Allah SWT jua di Padang Malau ini, di tempat yang mana Allah SWT letakkan yang kita kata rumah saya nak jadi keakuan diri pula, jadi itu nak kena Masya Allah. Jadi rumah Allah Ta'ala juga di mana saja muka bumi Allah Ta'ala ini. Jadi Alhamdulillah, syukur banyak-banyak di atas nikmat kurnia Allah Ta'ala, yang mana nikmat Allah Ta'ala ni kita tak dapat nak hitung lah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala ini, kamu tak akan dapat menghitung. Walaupun kita ambil nikmat dan juga kalimat-kalimat Allah Ta'ala ni, kita ambil ayat satu lautan pun kita nak tulis tak habis ayat laut itu, tapi nikmat Allah Ta'ala masih banyak lagi, ditambahkan lagi dengan 7 lautan sekalipun tak cukup lagi. Jadi Alhamdulillah, Ustaz beritahu tadi ni, Masya Allah, kita nak usahakan supaya gentar hati bila disebut nama Allah SWT. Macam mana Allah kata dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Jadi nak usahakan supaya wajilat qulubuhum tu, bila disebut nama Allah Ta'ala gementar hati kita tu, Masya Allah, sungguh tinggilah makam tu. Tapi kita nak kena usaha, kita nak kena adakan lagi, ingat memperingati lagi macam majlis macam ni. Alhamdulillah, majlis, kita kata majlis ma'rifatullah lah, majlis pengajian ilmu tauhid kita ni, majlis ma'rifatullah, majlis kenal diri dan juga kenal Allah Ta'ala. Jadi majlis mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah SWT, yang ada Allah Ta'ala, kita ni semua tak ada apa, tak ada kudrat apa. Jadi Alhamdulillah pada malam ni saya bersyukur banyak-banyak lah. Dan di samping tu juga ada sedikit hajat lah, kalau kita kata kami lah ataupun saya bagi pihak keluarga ni ada segi sama-sama nak mohon keberkatan lah majlis ni. Doakan supaya anak yang sulung tu yang ada di Kulim, nama dia Muhammad Syafiq, ada sikit ujian lah daripada Allah Ta'ala. Lutut dia ni, dia macam ada benjol ataupun ketumbuhan, dah operate dah, tapi masih lagi tak apa nak, bulan 1 ni akan dicek dengan detail lagi. Jadi itulah nak minta kita sama-sama mohon kepada Allah SWT bagi kesembuhan, bagi kemudahan dan segala urusan, tambah-tambah lagi di malam Jumaat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam ini, yang mana terdapat sa'atul ijabah pada malam ini. Semoga Allah SWT mempertemukan saat yang Allah Ta'ala akan ijabahkan doa tu. Kita sama-sama doa, kita sama-sama panjatkan kepada Allah SWT, dan juga apa-apa hajat kita yang lain tu kita sama-sama minta lah supaya Allah Ta'ala makbulkan, tunaikan, ijabahkan semua hajat-hajat kita. Dan hajat yang tersak tu kita nak kenal Allah SWT di sisi Allah SWT sendiri, itu hakul yakin tu. Itulah sedikit yang baik daripada Allah SWT, dan kurang tu daripada kelebihan saya lah. Dan kalau ada keakuan diri itu, minta ampun daripada Allah SWT, minta maaf daripada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmatnya, inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam yang berbahagia ini, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi.
dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Alhamdulillah. Bukan mudah Allah Taala nak mengampunkan dosa kita yang terlalu banyak ni, tapi kita menyatakan bahawa apa yang kita ingat, dosa-dosa kita, berbagai-bagai dosa kita banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita menyatakan banyaklah dosa kita, macam-macam lah, tapi yang paling besar dosa kita adalah mengakukan keakuan diri kita. Seperti mana Ustaz Muhaizat berkata dalam TikTok hari tu, TikTok ni pun dia boleh buat dakwah kan, alhamdulillah. Kita buat kebaikan. Jadi dia menyatakan, dia bertanya kepada murid dia bertanya kepada Ustaz Muhaizat yang di Kelantan tu, tidak terlihat adanya diri. Jangan sampai terlihat adanya diri. Apa tu yang dimaksudkan dengan Tok Kenali? Jadi Ustaz Muhaizat ni bercakap tentang benda ni. Alhamdulillah, ada kelompok manusia seperti Ustaz Muhaizat ni menceritakan balik seperti yang kita ceritakan hari ini. Alhamdulillah, ada yang nak menyatakan. Alhamdulillah, itu yang dikatakan kebangkitan Islam, yang dikatakan Allah Ta'ala kata tadi, Nabi Muhammad SAW tadi kata apa? Asing. Dia kata tidak terlihat adanya diri, maknanya kita ni sebenarnya benar-benar kena menafikan keakuan diri kita. Yang ada hanya Allah, kan? Seperti mana kita melihat tiang yang ada sekarang kat rumah ni, kalau tak ada ni runtuhlah rumah ni. Maka tiang yang bergerak, yang tegak ni, itulah dikatakan esa. Dia pegang benda tu. Allah Ta'ala pegang. Allah Ta'ala mentadbir rumah ni jangan sampai runtuh. Kalau tak ada Allah Ta'ala pegang tu, itu kita melihat fa'inama tuallu fasamajullah di situ dalam kehidupan harian kita. Baju yang kita lipat banyak-banyak, kan? Baju yang kita lipat banyak-banyak, semua menyatakan, bukan banyak, tapi semua menyatakan kepada ke arah esa. Baju nombor 1 dengan baju nombor 2 tak boleh bersatu, tak boleh. Tapi setiap apa yang banyak tetap menyatakan kepada esa. Itu yang kita nak perkukuhkan. Sebab tu yang dikatakan tadi, apabila kita menyatakan dosa kita yang banyak, kan, itulah dosa yang paling banyak, iaitu apa? Menafikan ada keakuan diri, maknanya itulah kita anggap benda tu paling dosa yang paling besar sekali, kan? Seperti Walid Ibrahim Malik daripada Terengganu, dia ahli sufi, beritahu, Tok Guru, dia kata setiap hari kita menyatakan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita pada malam ni. Malangnya besok dia buat lagi, kan? Malangnya besok dia buat lagi. Tetapi dia mohon ampun lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malamnya. Malangnya besok dia buat lagi, dan berkali-kali dia buat gitu. Tapi Allah Ta'ala kata, suara ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suara ni yang mohon ampun kepada Allah. Apa dia? Kalau kita menyatakan kepada hala 7, kan, hala 7 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa yang paling banyak mengadakan keakuan diri kita, kan? Itu yang suara tu yang Allah Ta'ala nak dengar. Suara tu, ya Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak nafikan diri kita ni, kan, kita anggap kita ni berdosa sangat dalam diri kita ni. Kita wafi anfusikum afala tubsirun, kita rasakan dosa banyak ni. Aku mengakukan, aku rasa aku ni kudrat aku rasa ni hidup aku, tapi kita rasa berdosa. Suara tu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suara ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita nak diperkatakan. Kita nak nyatakan di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menganggap kita adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amaliah dalam sama-sama kita, bukan saya cakap untuk umum, tapi saya cakap untuk diri saya juga dan untuk yang lain, supaya mengajak bersama-sama mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala pagi, petang, siang, malam. Jangan kita seperti mana masa yang berjalan ni, masa tu pun dah mengesakan Allah. Jadi kita ikutlah seperti masa tu. InsyaAllah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Syukur kita apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Yang tak lain apa yang diucap saudara kita tadi adalah untuk sama-sama kita mengesakan Allah,
sama-sama dia mengajakkan kepada kita ni tak lain, tak ada kemauan-kemauan lain, tak ada kehendak-kehendak lain yang mereka saudara kita ucapkan tadi, melainkan benar-benar nak ngajak kita mengesahkan, sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah sejak azali dan abadi dia mengesahkan diri dia dalam keadaan yang maha sempurna, tidak ada kekurangan. Dari itu saya pun tidak akan manjangkan lagi, cuma ke depan kita ini haruslah dengan Allah, maknanya bismillah. Kehidupan kita ni harus dengan Allah, bukan dengan kita. Dia dengan Allah tu, bismillah tu dia lah. Jangan dua, jangan ada kita ada dia, tu tak bismillah tu. Mana bismillah tu betul-betul, bismillah tu dia je ke depan, sesaat ke depan apa yang kita nak hadapi ni adalah dia, bukan kita. Tapi kalau kita tak faham, kita rasa macam kita boleh hadapi sebab pengalaman yang lepas-lepas kita boleh hadapi, aku ada pengalaman untuk hadapi hidupan ke depan, maka kita salah. Kita telah kedepankan keakuan diri kita untuk menghadapi ke depan sesaat ini pun harus Allah, bismillah lah, Allah lah yang harus kita sandarkan, bukan diri kita, keakuan pengalaman kita, ilmu kita, tak buang-buang, tertipu kita. Jadi pegang betul-betul sama-sama kita, ke depan kita harus bismillah, iaitu dialah yang ke depan sesaat kita, dan sampai bila-bila kita pegang tu dialah, apapun susunan dia letakkan kita ke depan kita ini harus Allah tu ada. Yang lain tak penting. Jadi apa ke depan kita itu tak penting. Pasti ada baik, ada buruk, ada tinggi, ada rendah, ada siang, ada malam. Pasti ke depan kita ada tu. Yang paling mustahak, yang mesti kita pegang adalah bismillah. Dia tu jangan terpisah walau sesaat. Kerana bila terpisah maka hancurlah kita, maka rosaklah kita, maka kebaikan pun tidak akan jadi kebaikan. Sebab ada keakuan diri itu adalah satu kemalangan yang paling berat. Itu satu azab yang paling azab. InsyaAllah sama-sama. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Minta maaf banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam.